Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba ala ibadihi. Jadi insya-Allah format kita kalau ada cadangan, kalau Puan Hajah Zainab ada cadangan boleh bagi cadangan. Tidak ada yang belum terima. Elok kalau ada nota di ataupun Ustaz Amiri akan paparkan di skrin. Ustaz Amiri. Baik. Supaya kita baca nota kita ni tak panjang. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Maknanya Allah Ta'ala kutiba dengan makna furida, Allah Ta'ala fardukan ke atas kita berpuasa. Maka menjadi satu kewajipanlah kepada kita berpuasa. Tujuan puasa itu sebagaimana yang disebut, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa ni matlamat dia besar sekali, iaitulah matlamat objektif dianya Allah nak suruh kita jadi orang yang bertakwa. Sebab itu bila Tuhan nak beri peluang kepada hamba dia jadi orang baik, jadi orang yang bertakwa, maka dibukanya lorong-lorong ketakwaan itu kepada kita. Dibukanya lorong takwa itu kepada kita, iaitulah dengan cara mana? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila masuk je pada malam Ramadan, iza jaa Ramadan suffidatis syayatin. Nabi SAW beritahu apabila datangnya Ramadan, syaitan diikat. Syaitan-syaitan nakal dibelenggu, diikat. Artinya godaan dan gangguan itu tidak banyak. Godaan dan gangguan itu tidak banyak. Cuma terpulanglah kepada kita sama ada kita mampu menguruskan nafsu kita. Mana sebab perlawanan kita dengan syaitan sudah kurang. Syaitan tu ada bukan tak ada, sudah kurang. Kemudian Allah SWT sebut dalam ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dalam Quran itu disebut bulan Ramadan itu bulan difardukan kepada kita berpuasa. Yang pertama tadi kutiba alaikumusiyam, ayat 183 difardukan puasa, tapi ayat yang kedua ditetapkan di mana nak puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa dia bertemu dengan bulan Ramadan dalam cukup syarat-syarat dia, maka wajib atas dia berpuasa. Maka wajib ke atasnya berpuasa. Tak boleh lagi kita nak tangguh, kita nak kata saya tak mau puasa, tak boleh. Baiklah para peserta sekalian, itu tentang kewajipan puasa. Jadi alhamdulillah tentang kewajipan puasa ni saya tidak bawa mukaddimah saja. Sebab apa? Sebab kita nak fokuskan kepada hukum. Saya rasa para peserta lebih tumpu kepada soal-soal yang berkaitan dengan puasa ini insya-Allah. Baiklah, maka di sini di akhir ayat 185 Allah Taala sebut yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra, Allah Taala nak kita ni senang, tak mau kita susah. Tak mau kita susah. Maknanya, baik, kalau kita nampak semua, kita jadi doa yang saya ambil ni daripada seorang ulama, nama dia Yahya bin Abi Kathir. Cuba tanda nama ulama ni Yahya bin Abi Kathir, kan? Yahya bin Abi Kathir rahimahullah. Dia baca doa ni. Dan doa ni dinukilkan oleh ramai para ulama Islam tentang doa yang kita baru jelas ya. Jadi alhamdulillah ini doa ni menarik sebab dia komprehensif. Dia minta 3 perkara. Yang pertama kita minta Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikanku ke bulan Ramadan. Itu permohonan pertama, kita nak sampai ke bulan Ramadan.
Mana minta Allah panjangkan umur kita. Yang kedua, wasallim ramadhanali, ya Allah serahkanlah Ramadan itu kepadaku untuk diisi dengan segala pengisian yang baik, dengan puasanya, dengan solatnya, dengan qiyamnya, dengan tilawah Quran, dengan tadabbur Quran. Jadi artinya kita minta supaya kita dapat mengisinya sebanyak mungkin. Minni mutaqabbala, ya Allah terimalah daripadaku. Sudah cukup itu, sudah memadai bahawa sah dah niat dia untuk besok. Dia kata saya belajar, ustaz cakap kalau nak puasa kita kena kata nawaitu saumaradin, itu format belajar atas buku. Tapi dari sudut praktikalnya, dari sudut amalinya, cukup memadai dengan kita niat berpuasa dalam hati kita, kita kata kita puasa besok sudah cukup. Alhamdulillah, itu di antara nikmat yang senang. Tengok dalam nota tu, dia kata kata Imam Nawawi ni imam yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Dia sebab dia ni di antara imam besar lah. Kalau kita mengaji kitab fiqh mazhab ni, sebut Imam Nawawi ni boleh katakan semua orang kena kenal lah. Imam Nawawi kata, mazhabuna, saya baca terjemahan. Mazhab kami, sesungguhnya pada setiap malam berhajat kepada niat. Setiap malam kita kena niat. Sama ada puasa Ramadan. Dan segala aktiviti makanan, Ustaz. Jadi, maknanya 10 minit tu. Ya. Bukan. Bagus, Ustaz Amiri punya ahli usrah ni banyak yang faham dah Ustaz. Alhamdulillah. Belajar sehingga terbenam matahari. Itu makna imsak, artinya menahan diri. Kita sedang makan, tiba-tiba dah imsak. Jadi kita pun ada ambil, okeylah, sudah makan tak. Adapun imsak yang kita nak bincang di sini, yang menjadi rukun yang kedua puasa. Tengok dalam nota kita tu. Nota dah ada kat tangan kan. Sebagaimana istilah fiqh ni, ataupun kita nak fokus ke puasa je. Kalau kita baca mana-mana kitab fiqh, bila sebut dalil dia akan sebut yang pertama Quran. Tak cakap telah disepakati oleh ulama, ittifaq ulama. Ada yang tapi dalam kitab kita ni kata ijma' ulama. Ada perbezaan tak ada perbezaan di sana? Jawabnya perbezaan dia jauh. Bila setuju, itu nama ijma'. Kalau kata ittifaq, mungkin ittifaq disepakati di dalam mazhab saja. Ulama mazhab Syafi'i setuju. Ulama mazhab Malik belum tentu. Itu dia panggil ittifaq. Mana ittifaq ni sebahagian ulama sepakat. Mungkin dalam kumpulan tertentu, dalam kelompok tertentu, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan ulama yang kemudian yang muktabar. Adapun ulama-ulama yang tidak muktabar di luar daripada konteks kita, macam ulama Syiah yang kita kata itu tidak masuk. Baik. Boleh jelaskan beza di antara ijma' ulama dengan ittifaq ulama? Boleh beza? Baik. Bila kata ijma' ulama dalam masalah ini, ada beberapa perkara yang mereka sudah putuskan. Perkara yang membatalkan puasa, yang pertama makan. Yang pertama makan. Makan tu mestilah dia punya batal dia punya puasa. Makan dengan sengaja lah. Makan dengan sengaja. Kalau makan terlupa, itu lain pula cerita. Ada orang ni makan sebab terlupa. Maka kalau yang terlupa, kita kata apa? Kalau terlupa itu dia panggil Allah Ta'ala sedekah. Ingat. Kan ada sahabat yang terlupa dia makan. Nabi kata sadaqatun. Allah Ta'ala sedekah pada dia makan. Tapi kalau dah diingatkan, jangan pula buat lupa. Maaflah Ustaz. Saya terlupa tadi. Yang pertama lupa, yang kedua buat lupa. Kita kata lah, tidak mungkin berlaku buat lupa macam tu kan. Baik. Maka yang kedua minum. Sama juga. Makan, minum, jima'. Maka 3 perbuatan ini dilarang ketika berpuasa. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Maka makanlah, minum sehingga terang cahaya putih, cahaya hitam, maknanya sehingga masuk waktu fajar. Maknanya malam tu sampai fajar boleh makan. Kemudian atimmus siyam ila lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai ke malam balik. Maknanya itu di antara waktu puasa. Baik, yang keempat, haid dan nifas. Haid dengan nifas ni maknanya
orang perempuan sedang berpuasa tiba-tiba keluar haid. Maka ataupun dia bersalin, dia haid dengan nifas ni beza dianya. Haid itu darah biasa, darah bulanan. Nifas ni bila? Nifas ni darah yang keluar selepas keluarnya anak. Nah, itu beza. Dalam fiqh mazhab Syafi'i, kalau andai kata orang ni mengandung 4 orang. Contohlah kan. 4 orang, dia dah melahirkan 3 orang anak. Belum yang keempat, masih lagi belum dikira nifas. Belum kira nifas. Jadi nifas tu maksudnya orang perempuan yang telah melahirkan anak, keluar darah. Maka jadilah dia nifas dan tak boleh lagi dia puasa. Kalau dia sedang berpuasa pun batallah puasa dia. Baik, kemudian saya ada pandangan Imam Syekh Yusuf Qaradawi dalam masalah, ada setengah mazhab ni dia menukilkan senarai yang membatalkan puasa itu banyak perkara. Jadi kita kata tak apalah, itu ijtihad ulama masing-masing. Yang pentingnya kita nak ambil beberapa perkara yang membatalkan puasa seperti yang telah disepakati oleh para ulama: makan, minum, jima, keluar haid, darah haid dan nifas. Dan ada lagi lah yang menyebut tentang, contohnya dalam kitab fiqh mazhab fiqh manhaji dia sebut muntah dengan sengaja. Nah, itu di antara perkara yang membatalkan puasa itu. Kemudian yang kelima, tengok turun di bawah tu. Yang kelima, perkara yang membatalkan puasa lagi, iaitulah sampai makanan itu ke rongga. Tanda sikitlah sebab dia duduk di bawah tu, jauh. Saya senaraikan dulu kan. Para peserta boleh tanda. Di antara yang membatalkan puasa lagi, iaitulah sampai makanan kita ke rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka. Tak ada dalam kertas tu. Baik. Yang keenam, boleh tanda di lain tempat lah sebab dia tak ada dalam notan. Saya pun terlepas. Yang keenam dipanggil muntah dengan sengaja. Kalau kita duduk diam-diam, tiba-tiba pening kepala. Kita muntah, itu tidak sengaja, tak batal. Tapi muntah sengaja, contohnya kita korek. Itu tak boleh. Itu dia panggil muntah dengan sengaja. Yang ketujuh, mengeluarkan mani. Yang ke-8, gila ataupun murtad. Wal'iyazubillah. Gila atau murtad. Ini semua perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Baik, kita pergi kepada, naik semula atas kepada sebagai contoh. Muka surat 3 tu Ustaz Amiri. Sebagai contoh balik semula. Antara isu besar, tadi kita dah sebut tentang perkara yang disepakati oleh ulama yang membatalkan puasa. Lepas ni, ada saya buat beberapa contoh ni dalam perbincangan, kita macam tanya jawab ya. Hukum gini. Ini menarik ni. Sebagai contoh, antara isu terbesar yang patut diberikan fokus mendalam waktu Ramadan tadi, la'allakum tattaqun, aku nak jadikan kamu ini orang yang bertakwa, hamba-Ku yang bertakwa. Maka bagaimana kita nak fokuskan? Mencapai tahap takwa. Yang kedua, bulan ingatan fungsi Al-Quran. Syahrul Ramadan lazi unzila fihil Quran. Jadi Ramadan ini bulan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, amaran terhadap pengikis pahala Ramadan yang pasti. Apa dia? Tengok nota di bawah. Sabda Nabi SAW berkenaan tindakan yang boleh menghapuskan pahala puasa Ramadan seperti bercakap kotor, nista, maki orang, mencarut dan perbuatan jahat dan keji pada bulan ini. Maka kita perlu fokus tajuk-tajuk begini. Fokus yang keempat, kaedah menambah pahala dan keredaan Allah di bulan Ramadan yang pasti. Itu dia panggil perkara-perkara yang wajib kita kena ambil besar. Cuma timbul satu soalan. Siapa dia boleh jawab soalan ni, saya pun nak macam nak bagi hadiah kan jauh, duduk jauh. Tapi kalau hadiah PDF boleh ke? Puan Hajar saya nak hadiah setakat PDF. Kalau setakat hadiah PDF, saya rasa boleh. Yang saya hantar dah. Ustaz Amiri boleh bagi banyak-banyak. Perkara yang membatalkan puasa,
makan, minum, bersetubuh. Haid dengan nifas itu di luar kuasa kita. Itu dia datang sendiri pada waktu dia. Tapi ada orang tanya, kenapa tidak dimasukkan? Kenapa tidak dimasukkan mengumpat, mengeji orang, pukul orang ni termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa? Ini soalan saya. Tak kira lah soalan cepu mas ke soalan apa Ustaz Amiri kalau bagi soalan dia panggil soalan apa tahu di sana. Kenapa yang membatalkan puasa itu makan, minum dan setubuh. Tapi mengumpat orang, pukul orang, maki orang tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Baik, saya nak orang panggil nak ceriakan minda. Siapa boleh jawab? Dipersilakan. Kalau murid tak jawab, Ustaz Amiri kena jawab. Salah. Tamzin tu boleh jawab tu. Ada nak jawab? Silakan. Ustaz, adakah itu termasuk daripada rukun yang kedua, imsak? Ya, betul. Imsak tadi yang membatalkan puasa 4 perkara tadi. Saya tambah lagi 8 semua kan, termasuk muntah. Tapi yang kita nak yang fokus besarnya ia makan, minum, bersetubuh itu perkara batal puasa. Tapi yang lain-lain itu tidak disebut sebagai batal. Macam mengumpat, maki orang. Kenapa? Soalan saya, kenapa tidak dimasukkan itu? Haji Tamzin tak dengar suara Haji. Ustaz, Ya, sila. dia tak memasukkan sesuatu ke dalam rundung. Ya. Macam mana Ustaz Amiri? Berapa markah dapat? Berapa markah? Betul juga lah tu. Betul? Itu ada lagi jawapan lain. Silakan. Salah. Baik. Itu Ustaz. Kita nak ceria Puan Nara ni. Sila. Apa ni, saya rasa jawapannya sebab mengumpat itu semua perkara-perkara yang bukan zahir, yang niat. Jika saya punya anggaran Ceria kita punya tanya jawab kan, majlis kita tu orang panggil Haji Tamzin. Salah. Saya cuba Ustaz. Itu menarik. Silakan. Katanya perintah puasa ni ganjarannya Allah beri. Jadi puasa tu hukum dia yang tak boleh, Kan puasa ni tak masuk, batal. Allah Ta'ala dah tetapkan. Betul. Satu lagi kesimpulan saya buat, ini boleh tanda. Semuanya perkara halal. Makan halal, minum halal, duduk dengan isteri halal sebab sudah kahwin. Allah larang kita semata-mata kerana Allah. Boleh je kita makan kat rumah kita, mana orang tahu. Jangan masak tengah hari. Kita dah masak siap, masuk microwave, nanti waktu tengah hari senyap-senyap tutup pintu, panaskan dia, tawakal Allah. Boleh tak boleh? Boleh. Tapi kenapa tak makan? Allah yang perintah kita, kutiba alaikumusiyam. Adapun mengumpat, pukul orang, maki orang, itu semua benda haram. Kalau yang halal, aku perintahkan kamu mampu tinggal untuk meraih sifat takwa, maka sudah tentu perkara yang haram, perkara yang dilarang, perkara yang mungkar, itu wajib ditinggalkan, lebih-lebih lagi waktu kamu berpuasa. Tak kala puasa tak makan yang halal saja, tapi yang haram masih lagi diratah, kita kata la, tidak mungkin sama sekali. Sebab itulah seorang imam besar, nama imam ni Umar bin Abdul Aziz. Cuba tanda nama, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz, dia kata apa? Ini kata-kata dia menarik, tuan-tuan. Nanti saya hantar ke kata-kata ini ke grup. Ustaz Amidi boleh share kepada jemaah. Saya hantar dulu lah. Nanti jemaah boleh tengok. Ustaz Amiri boleh share ke grup sebab saya tak letak dalam tu tadi. Okey. Dia kata apa ni? Umar bin Abdul Aziz dia kata adrakna salaf wa hum la yarawna al-ibadah fi as-saumi wala fi as-salah. Saya dah jumpa ulama-ulama salafus salih di kalangan tabi'in, di kalangan para sahabat, kami dapati mereka tidak menilai ibadat itu hanya puasa, ibadat itu hanya bersolat, tetapi mereka meletakkan ibadat. Menarik, ini ada di skrin. Mereka meletakkan bahawa
menahan lisan daripada mencela kehormatan lain adalah satu ibadat yang besar. Jadi ibadat yang besar itu iaitulah menahan lidah daripada berkata-kata yang tidak baik ataupun mencerca orang lain. Kita kata Masya Allah. Kerana walaupun orang itu mendirikan salat pada waktu malam dan berpuasa pada siang hari, andainya dia tidak menjaga lidahnya, dia akan muflis di akhirat. Na'udzubillah. Nah, ini kata-kata menarik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil poster ni, dijadikan motivasi untuk kita dan sebar-sebarkan kepada keluarga dan kawan-kawan kita bahawa Umar bin Abdul Aziz menyimpulkan pandangan ulama salafus salih bahawa ibadat itu bukan setakat puasa, solat, tapi ibadat juga menahan diri daripada berkata perkataan yang tidak baik. Kita kata Masya Allah, itulah fungsi utama kita berpuasa. Tadi terjawablah sudah soalan saya tadi, kenapa Allah Ta'ala tidak terletakkan bahawa mengumpat dan mengeji itu termasuk perkara yang batalkan puasa. Dia tak batal puasa, tapi dia membatalkan pahala puasa. Jadi tujuan kita puasa, kita nak pahala, kita nak keredaan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba pahala kita haba'an mansura, hilang begitu saja, maka kita mengatakan itu satu kerugian yang besar. Baiklah para pelajar sekalian, kita berpindah kepada muka surat yang satu. Adapun isu perkara yang membatalkan puasa sewajarnya ditumpukan puasa ialah menahan nafsu syahwat. Menanggung lapar dan dahaga. Mana ada orang puasa tak dahaga, tak lapar. Walaupun zaman kita hari ini kita duduk di alam, nak banding dengan orang lain yang bekerja di tengah panas, di tengah padang, pekerja-pekerja di jalan raya, tapi itulah. Dan yang ketiga, menahan diri dari bersetubuh dengan isteri di siang hari. Semua itu dilakukan dengan niat ikhlas kerana Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dijelaskan dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga menjauhi kata-kata nista, bohong, mengumpat, cercaan dan lain-lain dosa anggota semata-mata kerana Allah. Ia disebut dalam surah Al-Baqarah 187 dan disokong oleh hadis-hadis yang banyak yang menyebut tentang perkara ini. Adapun merokok, keluar pula isu rokok ni. Merokok ni ada bahagian orang dia berfalsafah. Dia kata rokok ni bukan makanan. Kenapa nak batal puasa? Masuk asap je. Sedap juga tu. Macam mana Haji Tamzin? Kalau orang cakap rokok ni tak batal puasa, kita nak jawab macam mana? Benar juga kan? Mak Ustaz, dia tak makan rokoknya tapi dia isap asap dia masuk ke dalam. Itulah masuk dalam. Dia masuk. Baiklah. Keluar darah haid itu di luar kawalan ataupun nifas atau dan hilang akal adalah dipersetujui secara sepakat ulama mengatakan membatalkan puasa. Ini perkara-perkara yang batal lagi lah. Adapun yang tidak disepakati, maknanya ada khilaf ulama. Boleh dibincangkan, cuma jangan sampai ia mengambil perhatian utama kita dalam bulan Ramadan. Ini biasanya para ulama lah yang akan bincang masalah ini. Baik, kita pergi kepada kitab fiqh mazhab Syafi'i. Angkat sikit dia punya. Perkara yang membatalkan puasa ialah sampai sesuatu ain itu makna benda, objek, ada benda ke dalam rongga itu makna al-jauf, rongga kita ni, melalui liang yang terbuka. Tengok ni, dia punya huraian kata matan itu, maksud ain iaitu sesuatu yang dapat dilihat oleh mata, benda tu. Maksud al-jauf, rongga, ialah otak ataupun apa yang berada di antara. Maksud liang yang terbuka, mulut, telinga, kubur dan dubur. Sama laki-laki atau perempuan. Oleh itu, ini tadi kita dah tahu dia punya entrance, kita punya pintu masuk kan. Sekarang ni kita nak cuba tengok dia punya perbahasan. Oleh itu, setitik air yang masuk melalui telinga membatal. Betul-betul kalau kita letak ubat mata, kita terasa sampai ke tengkuk. Tapi tak apa, contohnya. Ataupun ada orang yang kena ambil insulin pada siang Ramadan, kan dia ada waktu dia berapa kali satu hari. Dia kata itu tak masuk dalam
Kita duduk jalan-jalan tiba-tiba lalu bas, lori masuk, debu dia masuk dalam mulut. Kita tidak najis. Dalam kitab fiqh Fathul Mu'in dia kata air liur basi pun tak najis lagi, boleh telan. Pasal tu kalau kita bangun tidur kalau ada air liur basi, telan je, tak ada masalah. Tapi jangan keluarkan tempat dia lah. Air liur tak najis. Sebab itulah tidak jadi masalah kalau berlaku pertukaran air liur sekali-sekala sebab dia tidak najis. Tetapi ni yang masalah air liur ni dalam bab puasa kita kena ajar kepada anak-anak kita. Ada setengah budak ni asyik duduk bolang-alik je. Dia bila pergi ke tingkap, pergi ke sink. Sebab apa? Meludah. Kita kata tak payah ludah. Telan je. Tapi jangan kumpul lah. Kalau kumpul banyak baru telan, lah itu tidak boleh. Sudah jadi macam minuman pula. Lah bukan jus, itu air liur. Tetapi jika dia menelan air liur yang bernajis seperti gusi yang luka, ada darah. Walaupun air liur itu jernih dan dia tidak membersihkan mulutnya, maka puasanya batal. Sebab dia bercampur dengan darah ataupun dengan gusi yang luka. Jadi kita kena hati-hatilah. Tapi ada setengah orang ni, dia gusi dia memang keluar darah sentiasa. Yang ini duduk di bawah satu peraturan lain, dia panggil duduk di bawah peraturan darurat. Di bawah peraturan darurat. Sebab apa darurat? Sebab masyakkah kalau kita nak arah dia supaya setiap masa pergi ludah, maka kita kata bolehlah untuk orang-orang yang sedemikian. Baik. Mana gusi tadi? Gusi berdarah tadi. Begitu juga dengan menelan air liur. Tetapi jika air liur itu bernajis seperti gusi yang luka, walaupun baik, sekiranya dia berkomo-komo atau memasukkan air ke dalam hidung dan air itu termasuk ke dalam jauh rongganya, maka tidak batal kecuali dia melampau. Melampau itu maknanya kuat sangat, komo-komo, masuk air banyak. Sebab Nabi kata dalam hadis, baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Nabi kata kuat, kita kena komo-komo masuk air dalam hidung kecuali waktu puasa. Puasa kita ambil sekadar untuk nak hilangkan bau mulut saja, itu dibenarkan. Baik. Sekiranya terdapat sisa makanan di celah-celah giginya, lalu ia digerakkan oleh air liurnya, biasalah kita duk cakap-cakap, air keluar dia punya makanan, sisa makanan celah gigi tadi tanpa sengaja, lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau kita dapat kesan, kita buanglah kan, keluarkan dia. Ini tengah duduk cakap-cakap, tengah duduk baca Quran, tiba-tiba keluar dia punya sisa, tertelan sekali dengan air liur, tidak batal. Alhamdulillah. Sekiranya ia dipaksa untuk makan atau minum, puasanya tidak batal. Orang ni duduk diam-diam, tiba-tiba datang orang bawa makanan. Makanan pula hak dia kita minat, kita suka. Apa sajalah makanan. Nasi lemak ke nasi kerabu ke kan. Dia letak depan kita, kemudian dia letak bawa pistol, letak kat kepala kita. Kau makan. Kalau tidak aku tembak. Makanlah. Tak ada masalah. Habis makan, cakap pula, besok datang lagi. Boleh ke? Boleh ke macam tu? Besok datang lagi tak? Katalah, maknanya kalau dipaksa. Kalau kita, tapi jangan buat-buat paksa. Saya ni maaf lah, saya makan ni sebab saya dipaksa oleh orang. Orang yang kita tak ikut dia, kita berbahaya, mungkin kita akan dibunuh, mungkin kita ada pukul, baru nama dia paksa. Baik, tamatlah kitab ini. Nama kitab dia Al-Fiqh Al-Manhaji. Yang kedua, ulama yang kedua mengatakan jauf ialah al-batnu. Al-jauf iaitu batnu, iaitulah perut, rongga semata-mata. Muka surah 4 Ustaz. Tak ambil dia, muka surah 4. Atasnya. Itu baik. Ni Bawah sikit. Ulama berbeza pendapat tu. Baik, golongan yang ketiga menyempitkan takrif definisi jauf dengan mengatakan ia adalah setiap lubang yang boleh menyampaikan manfaat kepada badan dari makan dan minum
iaitu yang boleh sampai kepada usus besar, dia panggil al-ma'idah. Dan usus panjang dengan makna am'a. Kita belajar Quran kan, surah bukan ma'idah tu hidangan, ma'idah dengan ain, ataupun usus yang panjang dia panggil am'a. Usus yang panjang itu nama dia am'a. Maka ulama semasa dia kata rongga itu sama ada mengikut definisi ulama lama seperti mazhab Syafi'i tadi panjang, ada mengatakan semua perut, kawasan perut itu semuanya rongga, dan ada yang mengatakan rongga itu setiap saluran yang makan minum kita boleh menyampaikan kepada usus, baru jadi rongga. Maka di sinilah timbulnya persoalan yang boleh sampai kepada pendapat pilihan kebanyakan ulama semasa, ialah pendapat yang ketiga mengatakan bahawa rongga itu yang boleh sampai kepada usus, mana makanan sampai ke usus. Sebab itu kita tengok satu persidangan, keputusan persidangan fiqh antarabangsa mengenai perkara yang tidak membatalkan puasa seperti berikut. Tengok senarai di bawah. Ini ada satu lagi dia panggil keputusan medical seminar yang dibuat di Casablanca pada tahun 1997 bersama dengan Islamic Fiqh Academy. Mereka telah buat beberapa ketetapan. Tengok ketetapan dia ni. Ini untuk ustaz-ustaz yang mengajar. Ustaz yang mengajar dia nak take asal. Sebab keputusan seminar fiqh perubatan kali yang ke-9, 3 perlakuan yang boleh membatalkan puasa, iaitulah makan bahan yang dapat melalui rongga, sama ada berbentuk pepejal atau cecair, dalam apa jumlah sekalipun ia boleh membatalkan puasa. 20 tahun dah keputusan tu. Lama kan? Tapi kadang-kadang tak sampai ke kita. Sampai ini digunakan. Betul Ustaz. Tapi perkataan ejaan new dia lain Ustaz. Dia Tulis satu sebenarnya. oh gitu. Ada tulisan lain. Ada tulisan lain. Ada makna tersilap Ustaz. Oh masya-Allah. Jadi kita tengok Singapura bila dia nak buat benda ni kan bising masyarakat kita. Saya tengok fatwa di Arab Saudi 25 tahun dia sudah keluar fatwa, air itu kalau betul-betul diproses boleh digunakan balik, tapi tidak boleh minum lah sebab banyak bahan kimia yang telah digunakan. Tapi boleh kalau nak buat wuduk boleh. Nak siram pokok boleh. Kita kata macam ni juga kita 97 sudah bincang, tapi kita hari ni baru dapat, kita kata alhamdulillah. Baik, saya baca keputusan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, nanti ada yang tak jelas kita bincang. Pertama, ubat titis mata, titis telinga dan basuh telinga ini tidak batal. Sebab dia pergi setakat tu je, dia tak turun ke usus. Poin kitanya dia tak pergi ke usus. Yang kedua, ubat tablet bawah lidah yang digunakan oleh pesakit angina, pesakit jantung. Kan orang sakit jantung ni kalau attack dia tak bawah lidah. Kan? Kita minta selamatlah dengan Allah Taala daripada penyakit ni. Itu tidak batal. Yang ketiga, memasukkan ubat melalui faraj, memasukkan alat perubatan, membasuh spekulum dan jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan sebelum bersalin. Itu masih tidak batal. Yang keempat, memasukkan teropong ke salur kencing lelaki-lelaki atau perempuan untuk penyediaan X-ray. Yang kelima, menampal, mencabuk, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alatan dan beruh gigi dengan syarat tiada apa-apa bahan yang masuk ke dalam perut dari prosedur tersebut. Yang keenam, suntikan melalui kulit, otot, sendi atau pembuluh darah tidak batal. Kecuali makanan melalui pembuluh darah seperti glukus yang mengenyangkan. Ini khilaf. Perkara yang keenam ni masalah orang duduk di hospital, dia masuk air glukus tu yang kenyang kan. Sampai berbulan-bulan tak payah makan. Dia kata ni khilaf sebab dia mengenyangkan. Kita kata orang kalau sampai peringkat masuk air dalam hospital, dia tak payah puasa. Tak perlu puasa dah kalau kira. Sebab dia termasuk man kana minkum maridan, orang sakit. Tapi ulama fiqh ni dia bahas, dia bincang semua. Yang ketujuh, penderma atau menerima pemindahan darah. Pemindahan darah. Yang ke-8, oksigen dan gas bius.
Yang kesembilan, semua jenis bahan yang boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit seperti krem, jeli atau plaster berubat. Yang ke-10, mengambil sampel darah untuk ujian makmal. Yang ke-11, sesalur dan bahan perantara untuk pemeriksaan X-ray, khas untuk jantung atau organ lain. Yang ke-12, teropong dalam perut, endoskopi untuk mencari punca penyakit. Sebab dia kata bukan makanan masuk tu, wayar masuk kemudian dia keluar balik. Yang ke-13, membasuh mulut, berkomor atau semburan mulut dengan syarat tiada bahan masuk ke dalam perut. Yang ke-14, teropong ke dalam salur peranakan atau masukkan alat ke dalamnya untuk pencegahan hamil. Yang ke-15, mengambil tisu, hati atau organ lain. Itu dia panggil 15 perkara itu sepakat. Yang ni pendapat majoriti peserta menambah beberapa perkara berikut. Kalau kata majoriti, maknanya ada bantahan. Ada khilaf. Di antaranya ubat titis hidung, semburan hidung, dia panggil inhaler. Dan ubat sedut. Sekarang ni, untuk maklumat kita, penggunaan inhaler untuk orang asma. Ya, ada tak di kalangan kita yang guna inhaler? Di kalangan peserta kita hari ni, ada tak? Ini kalau ada, kita bincang panjang di sini. Sebab apa? Sebab ada ulama kata batal. Tapi majoriti ulama kata tidak batal. Sebab apa? Sebab dia kata inhaler ni, dia punya sekali kita sedut, serup masuk ni, peratus dia, Allah, saya ada dalam kertas lain, notan. Sebotol tu dia boleh 200 kali sedut. Maknanya 100 kali tu berapa ml yang terlalu kecil. Kalau nak banding dengan kesan air kita komo-komo, sangat banyak. Air komo-komo tu berbeza banyak, tapi air yang kita sedut melalui inhaler ni, dia pergi ke paru-paru. Dia bukan pergi ke usus. Itu hujah yang mengatakan inhaler boleh diguna pada bulan Ramadan ketika berpuasa. Yang kedua, yang ni majoriti ulama, suntikan ke dalam dubur, teropong dan pemeriksaan digital dalam dubur, sebab dubur ni dia tak akan masuk ke dalam usus yang dia tak akan pergi dah. Usus tu mari daripada atas. Yang ketiga, pembedahan yang melibatkan bius sepenuhnya. Jika pesakit mengambil keputusan berniat untuk berpuasa pada malamnya. Yang keempat, mesin atau dialisis buah pinggang melalui perut. Dia kata tak batal kan ni. Yang kelima, penggunaan teropong perut dengan syarat tidak masukkan apa-apa bahan cecair atau bahan seumpamanya ke dalam perut. Tamatlah dia punya keputusan persidangan fiqh yang dihadiri oleh para ulama-ulama dari peringkat berpuluh negara yang membuat keputusan ini berdasarkan kepada penetapan di manakah rongga yang terbuka. Penetapan rongga yang terbuka. Baik. Itu perbahasan para alim ulama kita. Sebelum saya pindah ke ini ada masalah. Kata suntikan insulin bagi pesakit kencing manis. Menurut Dr. Salman, suntikan ini tidak membatalkan puasa kerana ia tidak termasuk ke dalam benda-benda yang membatalkan puasa. Ini kerana mengikut pakar perubatan, ia hanya masuk ke dalam sistem darah untuk membetulkan kandungan gula dalam darah sahaja. Wallahu a'lam. Baik. Ada tak soalan-soalan di sini sebelum saya pergi kepada sesi soal jawab ni? Soal jawab yang muka surat 8 ini menarik. Tu daripada di orang ada hantar mesej ni. Ada di mana di chat? Pertamanya berkenaan dengan untuk dicek tu COVID-19 tu. Test. Batal ke tak puasa untuk kita tahu masalah COVID ni kan, kena swab test ni kerana masukkan alat ke dalam hidung. Ini ya. Jadi maknanya kalau kita kena swab test pada bulan Ramadan kan. Jadi sekarang ini sudah dibahaskan oleh para ulama kita. Masalah ini mereka mengatakan tidak membatalkan sebab dia masuk ni 4 inci panjang dia punya tu. Tapi yang masuk sikit ya ujung hidung tu je. Mana kita pun sudah bincang tadi masalah rongga yang besar tu di mana?
sampai dia tak sampai ke perut. Tak sampai ke perut. Cuma ada jugalah sebahagian ulama mengatakan oleh kerana dia masuk dalam rongga panjang, berapa inci masuk, membatalkan. Kita kata hidung ni bukan satu rongga, bukan tak sampai kepada maidah usus, maka dia itu tidak membatalkan. Jadi kalau kena swab test, insya-Allah boleh kita buat. Nah. Soalan yang kedua tu, soalan yang dah terlepas tadi berkenaan dengan yang membatalkan puasa. Jadi ditanyanya ialah satu masa dulu rumah besar kami sewa hanya pada bilik saja, ada jiran ana sudah terlewat bangun sahur. Ini kaitan dengan sahur tadi, tetapi mereka tidak sedar sudah masuk waktu subuh, lalu mereka makan seperti biasa, lalu sewaktu kami jalan ternampak dan beritahu mereka sudah masuk waktu subuh. Dah masuk waktu subuh. Soalannya, adakah puasa mereka sah ataupun batal kerana mereka makan selepas masuk waktu subuh tanpa sengaja. Ada kodnya tanpa sengaja. Maknanya orang tu tak sedar yang subuh dah masuk. Jadi di sini ada perbahasan para ulama mengatakan sekiranya kita makan sahur tersalah, maka itu dikira tidak menjadi masalah. Sebab apa? Sebab asalnya malam. Asalnya malam. Berbeza dengan orang salah buka puasa. Tersalah buka puasa itu siang. Asalnya siang. Maka itu dia panggil membatalkan. Bagi mengikut soalan yang kita dengar tadi, orang yang tersalah sahur sebab dia sangka masih lagi malam, insya-Allah dia tidak termasuk dalam membatalkan puasa dia. Dia boleh teruskan puasa sebab dia tidak tahu pun subuh dah masuk. Ya. Ada lagi soalan? Soalan terus, soalan direct pula? Ada. Kalau tak ada, saya nak bagi ada soalan satu lagi. mungkin kita bincang. Video Ya, kita sila. on video RF. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya lah. Ya, saya Dr. Rafiqi lah. Saya nak tanya sikit pasal yang pembedahan yang melibatkan bius sepenuhnya. Kalau macam pesakit, kalau pembiusan tu, kalau bius penuhnya, kalau untuk dalam tempoh 3 jam, 4 jam tu mungkin tak ada masalah lah. Tapi kalau macam pembiusan yang melebihi contoh masa operation tu sampai 12 jam, maksudnya dah hilang lah daripada waktu lepas subuh sampailah terbenam matahari. Maksudnya dalam masa tu memang dah kira hilang satu hari itulah untuk dia berpuasa. Tapi adakah dikira sebagai berpuasa macam tu Ustaz? Nah, sebab dalam ni lah, kalau mengikut dalam keputusan dia ni, dikata dengan syarat dia dah berniat pada malam tu. Walaupun dah satu hari itu dah terlepas, maksudnya pembedahan bermula sebelum subuh dan berakhir selepas isyak ataupun selepas maghrib. Ya. Nombor berapa tadi kita tengok tadi? Ada tadi Yang nombor 3 tak silap saya. Memasukkan betul. Pembedahan yang melibatkan bius penuhnya. Ini keputusan yang dia ambil. Tapi dia kata syarat kena niat. Yang saya masalah yang saya rasa, maksudnya kalau operation 2-3 jam mungkin tak ada masalah Ustaz. Tapi kalau macam betul. Operation yang melebihi tempoh 12 jam yang mana maksudnya satu hari semua sekali kan? Satu hari itu. Adakah puasanya tu dikira berpuasa walaupun ketika tu ada bulan Ramadan lah? Yalah, sebab kalau kita baca di sini yang ketiga ni, ini pendapat majoriti. Maknanya betul dah tu. Kalau doktor ada bantahan pun, sebab dalam perbincangan dia orang pun ada khilaf situ. Ada khilaf juga di situ. Tapi ayat dia penuh tu, pemberian melibatkan bius penuhnya. Jika sakit pesakit berniat pada puasa pada malamnya. Kita kata wallah ada khilaf di sini. Maknanya sama ada kita boleh terima dia ataupun kita ambil pandangan yang kedua yang mengatakan tidak jadi sebab penuh bius kan. Baik. Ada lagi doktor? Lagi satu Ustaz nak tanya, kalau macam kan kalau kita tahu Islam balik berakal adalah salah satu syarat untuk dia berpuasa kan? Ya, betul. Kalau dari sudut akal tu, kalau dia dah bius sepenuhnya, adakah akal tu hilang akalnya, maka terangkatlah hukum puasa tu? Soalan saya. Pada hari tersebut. Hari berpuasa itulah. Tapi dia kalau dia hilang terus, tapi
oleh kerana dia hidup balik, maka dia kena qada balik. Okey. Andai kata dia ni bius, tak sedar, tapi kemudian dia mati. Jadi kita tak kata kita kena qadakan dia ataupun kita kena bayar fidyah untuk dia. Ya, itu beza dia. Sudah. Baik, terima kasih doktor. Ya, kita ada doktor di sini lagi cantik perbahasan kan. Baik, ada lagi soalan? Silakan. Puan Ada Faridah. Ada nak tanya? Tak ada eh? Tak ada. Okey, teruskan Datuk. Baik. Kita pergi ke muka surat 7. Sebagai panduan, berikut disertakan beberapa hukum secara ringkas berkaitan puasa yang kerap ditanya oleh orang ramai. Itu saya bincang Ustaz Amiri cakap, elok kita buat tanya jawab. Ini di antara tanya jawab yang kita boleh bincangkan sekejap. Yang pertama, darah yang keluar dari tubuh. Darah keluar dari tubuh. Sama ada untuk berbekam, ambil darah pesakit, menderma darah, tercedera, darah keluar dari hidung, tangan dan lain-lain. Mana hukumnya tidak batal puasa, kerana yang membatalkan puasa adalah yang masuk ke tubuh melalui saluran terbuka hingga ke perut, bukannya yang keluar dari tubuh. Ini satu. Manakala pandangan pembatalan puasa dengan berbekam, ada juga aftar al-hajim wal mahjum. Ada dalam hadis. Batalnya puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Dua-dua sekali batal. Dari riwayat Abu Daud Ibn Majah dengan sanad yang sahih, menurut Imam Nawawi, pandangan itu telah dipindah, mana telah nasakh. Dengan hadis Ibnu Abbas yang menyebut Nabi SAW berbekam dalam keadaan dia berpuasa. Maknanya hak tu yang kata batal tu dulu. Kemudian Nabi sendiri buat menunjukkan dia telah membatalkan hukum yang pertama. Kerana hadis dari Ibnu Abbas ini berlaku tak kala haji wada'. Haji wada' ni Nabi pergi haji tahun yang ke-10. Yang batal tadi awal lagi, itu dalam kaedah Islam, kalau bertembung di antara hadis yang melarang, hadis yang membenarkan, kita kena semak. Mana dulu? Yang mana kemudian? Maka yang kemudian itu membatalkan hukum yang pertama. Itu dia panggil nasakh. Baik. Ini juga pandangan majoriti mazhab ulama kecuali mazhab Hambali. Hambali ini bagi dia ru'af, darah hidung pun boleh batal puasa. Jadi kita ambil pandangan mazhab Syafi'i dan majoriti ulama yang mengatakan tidak batal darah yang keluar dari tubuh. Maknanya kalau kita contohlah bulan Ramadan ada tim derma darah, boleh kita derma. Kalau kita yakinlah, kalau rasa lepas derma darah ni kita jadi pitam, pening, batal puasa, itu cerita lain. Tapi mana kalau kita dah biasa derma darah, tak pening, boleh kita buat. Itu satu. Masalah yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dan dikeluarkan kembali tanpa sampai ke perut dan seumpamanya di bahagian kepala. Dalam fiqh Syafi'i ini, kalau kepala pun kalau kena tebuk kepala tu, dia kira batal, masuk rongga. Ia seperti memasukkan alat tertentu ke dalam kemaluan wanita atau dubur ketika proses perubatan yang berkaitan. Demikian juga memasukkan jari ke dalam hidung, telinga, mulut dan dubur. Di isu ni kita boleh kait dengan swab test yang COVID tadi. Sebab kita, doktor bukan masuk semua, dia masuk sekejap. Tuan-tuan di Singapura ni dah kena swab test ke? Ada yang berpengalaman? Ada? Ustaz Amiri kena? Ustaz Amiri dah kena? Kena lagi. Tak ada pengalaman. Saya dah kena 7 kali. Nanya betul. Allahu Akbar. Tapi masuk sikit je, gatal sikit habis dah siap. Tak sempat nak bersin pun. Sebab sekali tu adalah mula-mula dia panggil kluster dulu. Lepas tu saya pergi kenduri jumpa orang positif, kena lagi 3 kali. Itulah pengalaman kita. Jadi tengok hukumnya tidak membatal. Ada orang nak cakap tadi? Ada orang nak cerita dia kena swab? Tengok yang kamera. Kena? Tengok go outside. Syaimah. Kena? Tak sakit kan? Tengok. Masa dia stop. Okey, baik.
Baik. Kita Samiri. Teruskan, Datuk. Baik, hukumnya tidak membatalkan puasa kecuali alat itu dibiar tinggal dalam kemaluan tadi. Kerana illah itu makna sebab. Faktor penyebab batal puasa adalah masuknya sesuatu berfizikal ke perut. Terkecuali juga wanita atau laki-laki yang masukkan jarinya ke dubur atau kemaluannya dengan tujuan nafsu, maka itu membatalkan puasa. Tapi jika dengan tujuan istinja, nak membersih atau membasuhnya, maka hukum yang lebih kuat, mana bila kata lebih kuat tu ada khilaf, kan? Menurut pandangan ulama tidak batal. Ini dipersetujui oleh Syekh Atiyah Saqar, seorang ulama masyhur di Mesir. Mungkin Ustaz Amiri sempat kan dengan Syekh Atiyah? Nampak? Waktu di Mesir, Ustaz Amiri sempat. Yang mengatakan masuk sesuatu ke telinga dan hidung yang tidak sampai ke perut atau bahagian otak adalah tidak membatalkan puasa. Jadi alhamdulillah ini juga terjawab dalam masalah COVID. Tidak dinafikan terdapat fatwa yang mengatakan batal. Justru nasihat saya adalah lebih baik menjauhinya kiranya tiada tujuan yang agak mendesak. Kerana menjauhi khilaf, perbezaan pendapat lebih baik. Macam kita kata kita nak swab. Dia swab test ni ada pukul dia. Mungkin dalam pukul 9 pagi sampai 5 petang. Kalau tak buat, malam tak ada. Jadi kita terpaksa kena buat. Jadi kita ambil lah hukum majoriti ulama yang mengatakan tidak batal. Yang ketiga, pil elak haid untuk puasa penuh. Ini ada juga ni, ramai juga adik-adik kakak-kakak wanita kita. Dia kata, Ustaz, saya ni kalau lepas Ramadan, rumah terbuka terlalu banyak. Kerja pula banyak, outstation sana sini. Dah, pergi offshore lah macam-macam dia punya kerja sekarang. Jadi dia tak nak batal, dia tak nak cuti Ramadan. Sepanjang Ramadan dia nak puasa terus sebab berpuasa ramai-ramai kita ada kekuatan, ada orang panggil kuat. Maka jawabnya dia ambil pil. Tahan haid. Saya kata dari sudut fiqh harus. Fiqh harus. Sebab hukum wanita haid ini dikira ada darah ke tak ada darah. Kalau tak ada darah, tak ada masalah. Ada darah barulah dikira batal. Dengan syarat tidak membawa mudarat kepada pusingan haidnya dan ianya memerlukan nasihat doktor Islam yang berwibawa. Ini saya nasihat. Tadi Ustaz Amidi sebut saya ni banyak bantu jemaah haji. Dululah waktu muda-muda dulu. Sekarang ni tak apa kuat dah. Ada keuzuran di sikit, jadi saya tak banyak dah pergi umrah ke pergi haji. Yang menjadi masalah soalan yang paling banyak yang ditanya oleh muslimat hajah kita di sana, inilah isu makan pil. Oh Ustaz, saya semalam ada darah, petang ni tak ada. Petang ni tak ada, esok ada pula. Macam mana dia nak tawaf? Macam mana? Allah, celaru. Sebab itulah saya nasihat sangat-sangat. Jangan kacau kita punya perjalanan rutin hidup. Makan pil ni dia kacau. Sabarlah seminggu cuti puasa, lepas raya puasalah ke mana-mana pun. Ambil hari cuti ke hari minggu ke puasalah. Jangan, tapi nak kacau perjalanan haid kita, jangan diganggu dia. Baik. Perkara yang keempat. Kalau ada soalan, boleh je para peserta tanya direct supaya kita tidak tertinggal jauh. Mungkin habis tajuk pembentangan ni dah habis masa dah kita ni. Hari ni hari Jumaat, kami ni khatib terpaksa kena bersiap awal pula ke masjid. Yang keempat, penyembuh gas untuk pesakit lelah, dia panggil inhaler. Pada hukumnya, pada bulan Julai 2007, persidangan Majlis Fiqh Antarabangsa di Putrajaya. Tengok, mereka datang daripada Mekah bersidang di Putrajaya. Ada membincangkan isu ni. Tidak dinafikan ia satu isu yang amat kerap dibincangkan oleh para ulama. Boleh mute? Admin tolong mute lah. Minta yang buka dua handphone tutup satu. Dia ada gangguan bunyi. Ya. Yang ada pakai dua handphone tu tutup satu. Okey. Menurut tidak nafikan satu isu yang amat kerap dibincang oleh para ulama serantau dunia dan mereka berbeza pandangan apabila sebahagian menyatakan batal dan yang lain mengatakan tak batal. Ada kata batal, ada kata tak batal.
menurut kajian terperinci bantuan para doktor mendapati gas semburan itu punya jisim putih yang jelas kelihatan jika disembur di atas kertas. Selain itu 90% darinya akan terus masuk ke tekak dan melekat di apa ni istilah dia tu? Istilah kesihatan. Apa doktor? Baca tu. Dan dia akan terus ke perut. Ini bermakna jika ianya jisim-jisim gas itu masuk ke perut setiap kali semburan, kerana itu sudah pasti ia membatalkan puasa. Demikiannya pandangan awal dari Majma' Fiqh yang bersidang 2007 itu. Maknanya gambaran awal mereka dapat batal. Kemudian baru-baru ini mereka menarik balik keputusan untuk bincangkan lebih terperinci dalam persidangan akan datang. Jadi alhamdulillah saya sudah dapat keputusan yang terkini, cuma anda tak update di sini semalam, bahawa menggunakan inhaler adalah dibenarkan, tidak batal. Sebab apa? Sebab dia kata peratus yang masuk ke dalam paru-paru itu terlalu sedikit. Itu pun di atas dasar keperluan. Dan kalau kita nak banding dengan air yang masuk ke dalam yang kita komo-komo, lebih banyak daripada itu lagi, dimaafkan. Jadi alhamdulillah bagi jemaah yang ada masalah inhaler, boleh tambah di atas nota kertas tu, keputusan terkini tidak membatalkan puasa, kita kata alhamdulillah. Tadi pun dalam keputusan Majma' Fiqh yang senarai yang atas tadi pun juga telah menetapkan bahawa tidak batal puasa dengan penggunaan inhaler yang telah tersebut itu. Kita kata alhamdulillah. Yang keberapa tadi? Semburan hidung tu. Baik, yang kelima. Suntikan ke dalam tubuh melalui tangan, kaki selain rongga terbuka yang asal. Sebelum tu ada soalan, ada kaitan yang sebelum tadi. Sila. Sebelum kita jauh. Berkenaan dengan penderma darah, ada doktor tanya, penderma darah dia tak batal. Bagaimana pula yang menerima darah? Adakah batal puasa? Penderma tak batal, penerima darah hukumnya. Oh, Masya Allah. Jadi penderma dia keluar. Jadi masalah yang masuk darah tu. Jadi sekarang ni kita nak tengok masalah masuk darah. Jadi saya kira kalau masuk air saja dalam urat itu tidak banyak, tapi yang masalah darah ni banyak dia punya sukatan itu kan. Sebab tu di dalam bab perbincangan kelukus tadi pun sudah ramai juga ulama semasa yang mengatakan batal puasa. Jadi kalau kita kata penerima darah juga termasuk dalam perkara yang tersebut, wallahu alam. Sebab dia kadar dia tu banyak. Kadar dia banyak, bukan macam kita injek ubat dalam saluran orak saja. Itu pun masih lagi ada khilaf sebab dia kata dia tak pergi ke usus. Dia pergi ke saluran darah saja. Jadi ada khilaf itu. Jadi yang terbaiknya kita ambil keluar daripada khilaf lah. Supaya orang yang dah sampai peringkat kena masuk darah ni, sakit dia pun kuat kan? Sakit dia pun sudah kuat. Baik. Ada lagi yang kaitan ni? Ya, sila. Ustaz, saya nak tanya pasal inhaler tu tadi. Kalau macam kita pakai yang Vicks inhaler tu, kalau kita ada selesema ni, kita sedut Vicks inhaler tu okey ke tidak? Is it makro je ke? Setakat yang kita bincang yang terakhir ni, dia kata boleh kita sedut. Boleh Ya. Okey. Alhamdulillah. Baik, kita pergi ke yang kelima. Suntikan ke dalam tubuh melalui tangan, kaki, selai rongga terbuka. Contohnya terdapat dua jenis. Sama ada untuk berubat atau untuk menguatkan. Jika dia digunakan untuk mengurangkan demam, bius, painkiller dan apa dua tujuan atas perubatan, ia disepakati tidak membatalkan puasa. Demikian juga hukum suntikan kalsium dan sebagainya untuk kekuatan badan untuk perubatan. Berkenaan suntik makanan. Tadi, yang ini kita duduk bincang sini ni. Seperti air glukus. Dan sepertinya untuk tujuan perubatan, para ulama sekali lagi berbeza pandangan. Pandangan majoriti adalah tidak membatalkan puasa kerana ia tidak termasuk dalam tubuh melalui rongga terbuka dan tidak mengenyangkan serta tidak bercanggah dengan hikmah puasa. Ini pandangan Syekh Qaradawi. Sama juga dengan isu darah tadi. Ini Ustaz Amiri, soalan tentang darah tadi sama juga dengan isu glukus.
Dia tidak mengenyangkan. Cuma dia masuk dalam saluran darah. Bagaimanapun, suntikan jenis makan ini membatalkan puasa, terutama jika dilakukan secara sengaja untuk melarikan diri dari ujian keletihan lapar dahaga puasa. Manakala kita kata kita ni puasa, baik kita makan nak masuk darah lah untuk kenyang, itu tak boleh. Tapi untuk perubatan, doktor kata kalau tak masuk air ni, dia terlalu kering, boleh memudaratkan, maka itu tidak batalkan. Ya, termasuklah juga dalam masalah masuk darah tadi, kita kata wallahu a'lam. Baik, isu yang keenam. Berkomo-komo dan air masuk ke rongga hidung semasa wudu. Jawabnya tidak membatalkan puasa, cuma jika berlebihan berkomor, ulama mazhab Syafi'i mengatakan terbatal. Kerana itu jauhilah berlebihan di ketika puasa adalah lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi kata asbirul wudu, sempurnakan wudu. Dan kuatkan komo-komo tadi kecuali ketika kuatkan lebihkan menyedut air ke dalam hidung kecuali kamu puasa. Puasa jangan lebih. Baik. Yang ketujuh, melakukan maksiat. Seperti tidak solat. Ini pun satu benda pelik juga. Dia puasa tapi tak solat. Saya heranlah, banyak soalan macam ni Ustaz Amiri. Dia kata apa hukum Ustaz? Orang puasa tak solat. Ada satu tahun tu anak buat senarai, perkara ajaib di bulan Ramadan, saya kumpul-kumpul dekat dengan 40 masalah. Di antaranya, puasa tak solat. Ada sekumpulan anak muda liberal mana tahu? Dia buka puasa dengan pesta arak. Kita kata Masya Allah. Masya Allah. Pelik-pelik manusia nak kiamat ni. Hukumnya tidak batal puasa menurut majoriti mazhab ulama, akan tapi dosa maksiat itu ditanggung berasingan mengikut jenis maksiat. Tapi mazhab Hambali, kalau orang tak solat dengan sengaja, tanpa uzur, dia kafir. Maka ketika itu batal lah puasa dia. Tapi kita ambil pandangan majoriti ulama yang mengatakan fasik, tidak kafir. Baik, ini agak sensitif sikit. Isu yang ke-8 ni, mencium lelaki dan wanita, suami isteri ketika berpuasa. Biasa kan, nak pergi kerja, cium dulu, buat selamat tinggal, selamat jalan kan. Jadi macam mana hukumnya? Jawabnya, mencium isteri atau suami tak kala berpuasa tidak batal menurut majoriti ulama. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bermesra dengan isterinya dalam keadaan dia berpuasa. Cuma kata di rawi hadis, walakinnahu kana amlaka li irbihi. Nabi kita ni dapat menguasai nafsu. Orang lain tu jangan pandai berani-berani, nanti melarat pula pergi ke kawasan lain. Itu bahaya. Maka jawabnya, dan satu lagi riwayatkan, seorang sahabat ni kata, kami sedang duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang pemuda bertanya, Ya Rasulullah, saya berpuasa. Bolehkah saya cium isteri? Nabi kata, la, jangan. Tak lama datang orang tua pula, pakcik datang. Ustaz, Nabi SAW, boleh saya cium isteri? Nabi kata, boleh. Jadi sahabat-sahabat yang ada ni saling berpandangan antara satu sama lain. Dia kata, kenapa yang muda tak dapat, yang tua dapat? Maka Nabi kata, aku tahu. Mengapa kamu saling berpandangan antara sama lain? Sesungguhnya orang tua mampu mengawal dirinya. Hadis ini ada sedikit masalah. Ulama hadis kata dhaif. Hadis yang membenarkan itu. Syekh Qadawi pula menambah, berapa ramai orang tua zaman sekarang yang turut tidak mampu mengawal nafsunya, kita kata kesimpulannya ia tidak membatalkan puasa, dan ciuman sebegini tidak harus jika ia boleh membawa mudarat, menaikkan syahwat, membawa kepada persetubuhan pada siang hari. Pada siang hari. Dia tamaklah kita. Ada nak tanya sini? Ada nak tanya? Silakan. Fadal. Okey, ada kaitan di apa tu chat tu yang dalam mesej kaitan dengan swab tadi. Oh ya. Setengah orang akan ada sensation untuk muntah. Maknanya bila buat swab test tu akan muntah. Adakah dia boleh membatalkan puasa? Adakah dikira seperti muntah dengan sengaja? Ya, kalau kita tengok zahir tu sebab dia korek dalam tengkuk kan. Jadi macam
Di antara contoh yang dibuat oleh para ulama, muntah dengan sengaja ni bila kita masukkan jari kita ke dalam rongga itu. Jadi kita kata ini termasuk juga dalam perkara yang tersebut. Mana dia tak muntah dengan sebab swab, tapi dia muntah dengan sebab dia tak batal dengan sebab swab, tapi dia batal dengan sebab muntah. Wallahu alam. Tapi jarang orang muntah. Setakat saya duduk perhati kita tahulah mungkin terkorek terlalu dalam ke macam mana, ataupun kemungkinan tu ada kan. Kemungkinan tu ada. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Kita pergi kepada ada lagi 2-3 perkara kita nak habiskan. Wanita tamak haid. Macam mana? Wanita tamak haid pada waktu malam dan sempat niat pada waktu malamnya sebelum terbit fajar, subuh, ia dikira sah walaupun belum mandi hadas. Jika ia tidak sempat berniat sebelum fajar subuh, seperti belum makan dan minum apa-apa pada pagi itu, kemudian pada jam 8 pagi haidnya kering, ia tidak dikira boleh berpuasa pada hari itu kerana tiada niat bagi puasa wajib boleh dibuat selepas terbit fajar. Demikian juga yang ditegaskan oleh majoriti ulama. Mana maksudnya gini? Contohnya wanita ni haid. Kemudian pukul 2 pagi, pukul 4 pagi, haid dia tamat. Dia kata tak apalah, nanti bangun sahur, nanti saya mandi. Tiba-tiba dia terlewat pula pagi tu. Sebab banyak hari dah tidur, tak bangun sahur kan. Tiba-tiba dia terlewat, bangun-bangun tengok, dah imsak dah. Kalau dia tak makan, kalau pergi mandi, tak sempat nak makan, maka dia makan je dulu. Makan, minum selesai, orang azan, pergi mandi. Mandi hadas. Sah puasa dia, tidak jadi masalah. Haid, nifas, termasuk juga junub. Orang suami isteri yang berjunub pada malamnya tak sempat nak mandi, sedar-sedar sahur dah lewat, dia pergi makan dulu. Makan, kenyang-kenyang, bila dah azan subuh, tutup dia punya dapur, pergi mandi, junub. Sah puasa, tidak menjadi halangan. Tidak menjadi masalah di situ. Alhamdulillah. Yang ke-10, keluar air mazi. Tadi, yang batal tadi mengeluarkan mani, yang ni mazi. Air mazi ialah air yang keluar dari kemaluan lelaki atau perempuan kerana naik syahwat. Maknanya ada banyak persoalan berkenaan keluarnya air mazi semasa berpuasa, sama ada ia membatalkan puasa atau tidak. Yang zahir dalam mazhab, zahir itu maknanya yang jelas dari perbincangan ulama mazhab Hambali mengatakan batal puasa. Bagaimanapun majoriti ulama, mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab lain mengatakan keluar mazi tidak membatalkan puasa. Dan inilah pendapat yang kita rasa jelas. Maknanya keluar mazi tak batal puasa. Yang ke-11, keluar mani tanpa setubuh. Ada juga. Mencium dan menyentuh sehingga keluarnya mani dengan syahwat adalah membatalkan puasa dan wajib qada. Sebab berlakunya pergeseran, sentuhan, sebab ada syahwat. Ia adalah disepakati oleh seluruh ulama. Adapun keluar mani hanya kerana berfikir lucah, melihat dengan syahwat, tanpa sentuhan, dia tengok je, ia tidak batal menurut sebahagian ulama, termasuklah mazhab Syafi'i dan Hanafi. Manakala mazhab Hambali dan Maliki mengatakan batal. Kenapa kamu pergi tengok gambar tu? Walau bagaimanapun, pendapat yang mengatakan batal lebih benar kerana dia bercanggah dengan maqasid puasa dalam Islam. Selain itu, ia juga adalah sama dengan keluarnya mani kerana sentuhan. Ini pandangan penulis kitab ni, dia pilih pandangan mazhab Hambali yang mengatakan batal. Tapi kalau kita nak pilih mazhab Syafi'i, tak batal. Syafi'i syarat mesti bersentuh, ada sentuhan dan ada juga baru ada. Jadi keluar mani kerana bermimpi di siang hari, mimpi, tengah tidur mimpi. Atau kerana sakit tertentu, sepakat ulama mengatakan ia tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah. Isu yang kedua belah, menelan air liur, ia tidak membatalkan puasa disebabkan terlalu sukarnya untuk menjaga hal seperti ini. Yang ketiga belah, mandi. Tiada masalah untuk orang berpuasa mandi, ia tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah hadis yang menunjukkan Nabi SAW mengizinkan orang yang junub mandi selepas waktu subuh. Ibnu Abbas juga pernah disebut mandi ketika berpuasa. Maknanya mandi tak sah. Cuma ada mazhab Syafi'i ni, dia kata kalaulah sebahagian ulama lah tak boleh mandi pada waktu petang kerana akan menghilangkan kepenatan, kita kata lah tidak ada dalil.
yang Nabi kita larang daripada mandi. Lebih-lebih lagi kita balik kerja, kita nak pergi masjid, kita nak pergi tempat orang ramai, maka kita kena mandi. Makruh itu tidak ada dalil yang menunjukkan perkara itu dilarang. Cuma yang ada larangan sikit masalah bersiwak. Bersugi lepas zuhur. Boleh ke tak boleh? Dalam kitab fiqh kita dia kata makruh sugi lepas zuhur. Sebab apa makruh? Kerana ia akan menghilangkan bau mulut. Nabi sebut dalam hadis apa dia ni? Famus saim. Bau mulut orang puasa itu lebih harum daripada kasturi. Jadi kalau kita gosok hilang. Lah. Ulama mengatakan bukan maksud nak suruh busuk mulut, kita pergi masjid nak suruh bau mulut bagus, kan? Dan gosok ni pun bukan hilang sebab yang bau tu mari daripada usus perut kita yang kosong. Maka kita pilih pandangan mengatakan tidak makruh, wallahu a'lam. Baiklah, perkara yang terakhir dalam bab kita ni, berniat berbuka puasa atau membatalkan puasa sebelum waktu dia. Ni ada setengah cerita ni kata gini. Berniat berbuka puasa, dia niat nak buka puasa. Kemudian dia tak makan. Tindakan sebegini adalah membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Cuma jika dengan segera seorang itu kembali berniat dan membatal niatnya, jadi puasa tidak terbatal. Contohnya dia khayal. Khayal fikir, oi, aku nak batalkan puasa. Kamu dia kata, astagfirullahalazim, itu tidak batal. Tapi kalau dia berazam nak batalkan, barulah jadi batal. Justru seluruh individu berpuasa wajib menjaga niatnya agar tidak terpesong untuk membatalkannya. Imam Ibn Qudamah menolak pandangan yang mengatakan tidak batal kerana ibadat itu adalah berdasarkan niat. Seperti solat juga akan terbatal jika berniat membatalkannya. Jadi solat batal kalau kita niat batal, puasa pun boleh batal. Baik, timbul satu lagi soalan yang terakhir, yang ke-15. Tuan-tuan boleh letak nombor kat situ. Yang ke-15. Masalah orang kata kalaulah orang ni baru kahwin lah contohnya, nafsu dia kuat, dia nak melakukan persetubuhan di siang Ramadan, waktu puasa. Macam mana? Dia kata gini ya, senang. Kau makan dulu. Ambil Maggi ke, buat air kopi ke, minum, buka puasa siap-siap, kemudian buat. Kalau macam ni tak kena kafarah. Tak kena denda, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Betul ke tidak? Tengok nota di bawah. Soalan. Jika si suami itu membuka puasa dahulu sebelum bersetubuh dengan isterinya, apakah dia tidak perlu membayar kafarah? Memadai dengan ganti puasa saja? Sebab ada orang kata demikian. Dan kitab fiqh dia, bahkan ada setengah ustaz lebay-lebay kita kat kampung, dia ajar juga. Pergi makan dulu. Lepas tu buat. Jawabnya, memang ada pandangan yang menyebut tiada kafarah kalau sudah membatalkan puasa sebelum bersetubuh. Namun saya ni penulis dia, bersama majoriti ulama yang tetap berpandangan kena kafarah kerana pembatalan puasa untuk bersetubuh dan elak kafarah itu adalah satu helah yang keji dan cuba menipu Allah Azza wa Jalla. Kita kata wallahu a'lam. Yang ke-16. Suntikan vaksin COVID-19 tidak membatalkan puasa dan ia selari dengan pandangan ulama sedunia. Kata Menteri di Jabat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kita sudah putuskan dalam Majlis Fatwa Kebangsaan suntikan vaksin ini dibolehkan, ia juga sudah diputuskan sejak 2 tahun yang lalu. Jadi alhamdulillah, itulah di antara pembentangan yang sempat kami bentangkan pada kali ini. Sekarang ni kita buka kepada Ustaz Amiri untuk bual bicara ataupun ada soalan-soalan yang ada. Ya Datuk, ada soalan yang dihantar. Ustaz, kalau saya masukkan alat suntikan jarum, apa tu, IV cannulation untuk pesakit yang akan membuat CT, SCN, dan scan tu, dan dimasukkan ubat kontras, ubat scanning
batal tak puasa pesakit tu. Sedangkan dia sudah disuruh berpuasa selama 4 jam. Tetapi pesakit pilih untuk teruskan berpuasa. Dia masalah tadi doktor sama dengan apa yang telah kita bincangkan dalam majma' fikih. Dia kata kalau masuk alak saja tidak jadi masalah. Tapi kalau masuk ubat sekali dengan dia tu, sebab tu ubat tu mungkin memberi kesan dia sampai ke usus dia, itu membatalkan puasa. Nah, jadi yang CT scan ni dia pakai ubat ke tidak? Mungkin Dr. Rizky boleh respon. Ya. Pakai ubat tak CT scan? Ya. Biasanya kita akan guna kontras juga Ustaz. Ya, jadi kalau mana dia kata kalau ada ubat, maka ubat tu ubat tu yang menjadi masalah. Sebab dia akan tinggal kat dalam tu. Yang alat tu kita keluar balik kan. Oh, yang ini sahaja. Ya. Masukkan air sahaja. Jadi kalau air lagi lah. Ya. Itulah yang kita fahamnya begitu. Mana kalau ada air itu masuk dalam tu sekali dengan alat itu maka dia membatalkan. Ya. Okey. Ada soalan yang lain daripada tuan-tuan dan puan-puan semua? Boleh ambil manfaat masa bersama dengan bahagia Tuan Guru Dr. Abdul Basit. Boleh tanya direct kalau tak nak type. Kita ada 8 minit lagi. Silakan. Doktor. Ustaz nak tanya je nak untuk confirmkan betul tak pemahaman saya, sebab sebelum ni ada orang kata sila. Untuk macam pesakit yang akan bersalin lah, dia keluar darah tapi bentuk show lah, yang sebelum bersalin ataupun sebelum keluar bayi. Adakah ketika tu puasa dia masih lagi ada kewajipan puasa sehingga keluar bayi? Betul tak pemahaman saya? Terima kasih. Jelas? Soalan doktor tadi tentang orang yang nak bersalin kan, duduk di labor room, dah keluar darah kan, begitu ya? Begitu. Mengikut fiqh mazhab Syafi'i, selagi tak keluar anak, maka darah yang keluar sebelum itu masih belum dikira nifas. Tapi dalam kajian yang saya buat berdasarkan kepada pandangan mazhab lain, contohnya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, mereka mengatakan darah yang keluar bersama dengan lendir cecair untuk persiapan keluarnya bayi sehari ataupun setengah hari itu sudah dikira nifas. Jadi saya pilih pandangan yang kedua ini untuk memudahkan urusan, sebab orang yang tak bersalin dia tak tahu. Orang yang bersalin yang tahu betapa susahnya dekat labor room tu, bagaimana dia nak solat lagi pada waktu itu. Cuma kalau kita nak ambil langkah berhati-hati, kita kata insya-Allah tak berdosa kita tak solat, tapi bila dah selesai semua nifas sebulan nanti, kita qadalah 2 waktu yang kita tak solat di atas katil ketika nak bersalin. Itu lebih, orang panggil lebih menenangkan suasana. Tapi kalau kata tak nak qada, pilih pandangan mazhab Hambali, bagi anak itu sudah memadai. Wallahu a'lam. Saya ada video tentang masalah ini. Kalau tuan-tuan tengok cuba tengok saya punya video di Halaqah Abu Anas Madani, ada channel YouTube Halaqah Abu Anas Madani. Tuan-tuan boleh tengok di situ masalah-masalah video pendek tentang perubahan tentang fiqh, tentang solat. Ada terjawab dalam video dalam masalah ini. Jadi alhamdulillah. Okey. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan. Saya nak tanya soalan Ustaz. Saya Zaitun. Ya. Bagi seorang saudara baru yang baru hendak belajar berpuasa. Ya. Ada nasihat tak Ustaz boleh beri? Misalnya untuk first timer kan, dia kata mula nak dengan setengah hari, jika tidak boleh puasa 1 hari. Jadi saya bilang dia, kalau awak puasa setengah hari, awak kena qada lain hari. Iyalah. Jadi boleh tak Ustaz beri sedikit motivasi, kata-kata motivasi sedikit? Terima kasih. Kita alhamdulillah. Jadi kalau kita tengok kepada ibadat puasa ni, orang biasa ke orang tak biasa ke, kita insya-Allah, sebab kekuatan jiwa itu akan memberi
kekuatan kepada seorang untuk melakukan satu perkara walaupun dia tak biasa buat. Kita rasa boleh. Jadi Puan Zaitun boleh bagi semangatlah kepada sahabat kita yang baru masuk Islam. Kita kata alhamdulillah kami berpuasa sejak umur 7 tahun lagi. Kan? Kamu umur 20 tahun, 30 tahun, cubalah berpuasa dulu. Mana kalau betul-betul dia puasa sampai setengah, tapi jangan niat setengah hari. Kalau niat nak buka, batal dah puasa tadi. Kita niat nak buka tak boleh. Jadi kita niat nak puasa 1 hari, cuma bila sampai setengah hari kita tengok dia dah lembek, dah tak bermaya, sampai perekat kena masuk air gula dah. Jadi bolehlah kita suruh dia buka. Tapi jangan, kalau boleh kita minta supaya sahabat kita ni sabar. Bersabar maknanya jangan niat awal lagi nak buka. Sebab kekuatan jiwa tu sebenarnya dalam bahasa psikologi dia panggil kekuatan jiwa boleh mengubahkan keadaan. Kekuatan jiwa. Tapi kalau kita lemah awal lagi, memang kita tak akan mampu untuk buat. Seorang ulama nama dia Ibnu Ijlan. Ibnu Ijlan ni pelik sikit dia punya pandangan. Dia kata kekuatan seorang mukmin duduk di hati dia. Berapa ramai orang yang tua mampu berpuasa sunat. Kita orang muda puasa sunat jarang-jarang. Betul tak? Ni puan-puan kita ni ramai yang puasa sunat ni. Orang muda-muda tak boleh letih, lembek, macam-macam, malu kita ke mak mertua kan. Baik. Berapa ramai orang tua yang bersanggup berjalan pergi ke masjid walaupun pada hari panas, hari hujan. Tapi berapa ramai anak muda tak sanggup sampai ke masjid walaupun beberapa langkah daripada rumah dia. Manakah kita kena letak motivasi kita, kekuatan jiwa. Kita orang Islam ni mesti kuat jiwa. Kita niat nak berpuasa sampai ke sudah. Kalau tengah hari tu memang dah letih, terlalu kata sampai mudarat, kita suruh dia buka. Tapi kita jangan cuba nak mempermudahkan di awal perjalanan. Nanti dia akan ambil pandang mudah pula dengan relax ya Islam bro. Islam itu mudah, Islam itu mudah. Akhir kali semua benda dipermudahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sana. Okey, seterusnya kita ada lagi lebih kurang 5 minit. Ya. Silakan. Haji Tarikh. Lama tak jumpa Haji Tarikh. Apa khabar Haji? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Umi Zakiah daripada Terengganu. Ya. Umi nak tanya perbezaan antara kalau okey ni kita guna perkataan kalau. Kalau kita dalam solat, kalau kita kata kalau kita berniat, mana kita kata kalau contohlah kalau berbunyi telefon ni nak batal, nak kita nak berhentilah solat kan, mana automatik terbatal solat tu kan. Okey, kalau dalam berpuasa kalau macam kita ni tak larat. Contohlah tak larat. Kemudian kita niat macam ni, kita kata kalaulah keadaan kita semakin teruk nak buka puasa, tapi sampai akhir kita boleh bertahan, macam mana dia panggil dia pula? Itu dia panggil niat bersyarat. Kalau sekiranya aku tak larat. Kalau bersyarat lah. Jadi niat bersyarat insya-Allah tidak jadi masalah. Tidak ada. Macam orang yang pergi haji juga, dia niat bersyarat tu. Kalau aku tak dapat tawaf, aku nak buka ihram. Kan? Nah, insya-Allah boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Salam. Puasanya masih sah. Ya. Okey, ada lagi tak satu soalan? Bagi peluang lagi. Okey, sambil tu boleh tengok di belakang Datuk tu ada banting, ada apa panggil banner. Di mana Datuk seperti yang Ustaz sebut tadi adalah merupakan penyelia kepada pondok, Yayasan Pondok Sungai Durian. Di situ ada Madrasah Muhammadiyah yang mana diusahakan oleh Yang Berbahagia Tuan Guru Datuk. Jadi kepada yang ingin menginfakkan kepada tabung pembangunan Pondok Sungai Durian ataupun Yayasan Pondok Sungai Durian, ada nombor akaun tu tertera di situ ya. Dan memang banyak Datuk ada juga menerima daripada Singapura, ada Datuk?
daripada Ada juga Singapura, sahabat-sahabat kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kepada yang ada lagi perancangan untuk infak, silakan. Okey, ada Kalau lagi mai tak? Soalan satu. kalau mai Kelantan tu bolehlah jemput ziarah-ziarah pondok kita ni Ustaz Amiri. InsyaAllah. Kita cuba bawa ke Saya punya kias dengan Durian. kias tempat Ustaz Amiri pergi jaga-jaga tu dengan pondok tak jauh, dalam 60 kilo je. 60 kilometer. 60 kilo. Lebih kurang 1 jam. 1 jam. Satu soalan, ada lagi tak? Kalau tak ada, kita boleh break sini dulu. Ya. Okey. Baik. Rasanya macam dah tak ada. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, selesai perbincangan kita pada hari ini, pada pagi ini, daripada jam 10 pagi tadi hingga ke jam 12 sekarang ini, bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman yang telah berkongsi ilmu kepada kita. Alhamdulillah, kita telah menjadi pelajar kepada Tuan Guru yang banyak memberi pencerahan kepada kita berkenaan dengan fik puasa. Jadi itulah seperti mana Ustaz sebut di awal tadi, mudah-mudahan kita dapat laksanakan ibadat puasa secara berilmu. Jadi mudah-mudahan ibadat kita itu Allah Subhanahu Wa Taala terima dan diberikan ganjaran pahala yang sempurna kepada kita semua, insya-Allah. Dan kita doakan semoga kita ini sentiasa diberkati bulan Syaban ini dan juga temukan kita bulan Ramadan. Ya, andai kata Allah Subhanahu Wa Taala tak sempat menemukan kita tak sempat bertemu bulan Ramadan, tapi kita dah ada persiapan, dah ada niat, kita masuk pada majlis ilmu ini dah memang ada hasrat, ada cita-cita untuk kita berbuat ibadat puasa dengan terbaik. Saya yakin ada dah ganjaran pahala di situ, Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Jadi beruntung kepada kita semua, kita dah buat persiapan awal, bukan tunggu masuk puasa baru bincang pasal fik, tetapi awal-awal lagi kita telah bincang, ya. Alhamdulillah. Jadi jutaan terima kasih pihak penganjur ucapkan kepada yang berbahagia Tuan Guru Datuk Dr. Basit. Jadi sebagai kesimpulannya untuk kata-kata terakhir, Ustaz serahkan sekali lagi kepada Datuk. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulullah ba'du. Yang saya ucap terima kasihlah kepada Al-Fadhil Ustaz Amiri kerana menjemput ataupun memberi ruang untuk saya berinteraksi dengan para jemaah sekalian, dan juga terima kasih kepada Puan Hajah Zainab. Dan sebagai penutup, kita mengatakan bahawa peluang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sangat banyak. Kadang-kadang ruang yang diberi terlalu luas, tapi kita mempersempitkan. Jadi Ramadan ini antara ruang yang sangat luas Allah anugerahkan kepada kita. Tuhan nak suruh kita jadi orang yang bertakwa, dia tutupnya pintu-pintu syaitan. Syaitan diikat, syaitan dibelenggu, jin-jin yang nakal semuanya diikat untuk kita melalui lorong sampai ke tahap takwa dengan cara yang begitu menarik sekali. Kita kata alhamdulillah. Jadi kita berdoalah kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari Jumaat yang diberkati ini, di saat kita menghampiri waktu solat Jumaat, dan kami mohon padamu ya Allah dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-sifat-Mu yang maha tinggi, yang maha mulia, sempat Engkau sampaikan kami ke bulan Ramadan. Engkau jadikan kami ini hamba Engkau yang Engkau kabulkan. Engkau beri taufik hidayah supaya kami dan keluarga kami dapat melakukan ibadat yang terbaik pada bulan yang mulia ini, dan Engkau kabulkan segala kebaikan yang kami lakukan, serta hiduplah kami dalam keadaan beriman. Taufik hidayah kepada kami supaya dapat melakukan yang terbaik yang Kau redha kepada kami, ya Rabbal Alamin. Dan akhiri hidup kami dengan husnul khatimah, akhiri hidup kami dengan la ilaha illallah, akhiri hidup kami dengan mendapat keredaan-Mu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan selamatkan kami, keluarga kami, daripada bencana COVID, daripada segala bala bencana, segala musibah yang menimpa dunia pada saat ini, ya Rabbal Alamin. Serta ampunkan kami, dua ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi, yang telah pergi meninggalkan kami, yang juga yang masih bersama dengan kami, serta jadikanlah kubur-kubur mereka taman-taman syurga, dan kubur kami nanti juga taman syurga, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.